Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat lagi kita duduk di hadapan KJTV menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru tanggal 1 Februari 2021 bersamaan dengan 19 Jamadil Akhir 1442 Hijrah. Semoga kehidupan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton kita di Malaysia, di Singapura dan juga di Indonesia yang menyaksikan kita pada pagi ini, semoga dalam keadaan bersemangat menuntut ilmu dan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita, merancang kehidupan sebaik mungkin. Baik, sidang penonton, seperti biasa kita nak kupas kepada anda berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan apa yang sedang kita alami sekarang berkenaan dengan COVID-19, wabak yang sedang melanda masih lagi belum berakhir. Kita pun masih tidak tahu bilakah semuanya akan kembali reda seperti biasa. Hari ini kita bakal berkongsi berkenaan dengan topik bersama dalam ujian. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton-penonton semua bersama bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda. Tapi sebelum tu kita nak lihat terlebih dahulu status terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat jam 5 petang semalam dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, mari sama-sama kita saksikan di skrin TV anda. Kalau kita dapat lihat status terkini COVID-19 Malaysia tanggal 31 Januari 2021, kes baharu mencatatkan 5,298 kes tempatan 5,295 dan kes import 3 kes. Jumlah kes yang masih aktif ada 48,150 kes. Kes sembuh baharu setakat semalam mencatatkan 4,522 kes, menjadikan jumlah kes sembuh keseluruhan 166,049 kes, dan ada juga berita menduka citakan yakni 14 kematian dicatatkan dan menyebutkan jumlah keseluruhan kes yang dicatatkan di Malaysia 214,959 kes. Jadi terus menjaga SOP dan patuhi apa yang telah diarahkan. Semoga sama-sama dapat memutuskan rantaian COVID-19. Baik, sidang penonton, teruskan kita nak mendengar berkenaan dengan apa yang kita bincangkan berkenaan dengan bersama dalam ujian. Tapi sebelum tu saya maklumkan awal kepada penonton-penonton, mungkin ada yang nak bertanyakan soalan dan berkongsi sesuatu dengan kita di Tanyalah Ustaz pada hari ini, boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1-800-881677 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita ada buat secara langsung bagi mungkin ada di antara penonton kita, keluarga besar Tanyalah Ustaz tidak dapat melihat di kaca TV, boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda. Dan yang paling penting dan yang paling utama, jangan lupa untuk sebarkan kebaikan, tekan butang suka dan kongsi. Baik, sidang penonton, bersama dengan kita pada hari ini di studio, tidak lain dan tidak bukan, bersama tidak asing di Tanyalah Ustaz, yakni Al-Fadil Ustaz Amran Yusof. Apa khabar Ustaz? Lama tak bertemu, lama tak dengar Ustaz Bollywood saya. Ya Allah, Allah, Allah. Baik, Ustaz, sedikit berkenaan dengan perbincangan awal. Mungkin ada penonton di rumah dan juga Ustaz juga sendiri biasa mendengar tentang 3 patah perkataan dan juga satu ayat yang cukup indah menyebutkan tentang kehidupan ini bukan aku tetapi kita. Bila mana kita lihat secara dasar dia memang nampak seperti mana ayat yang biasa. Hidup ini bukan aku tetapi kita, tetapi mungkin ada sesuatu yang boleh dikaitkan dengan perbincangan kita hari ini, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hidup ini bukan aku tapi kita. Mudah bagi kita faham. Betul. Bahawa kita bukan hidup bersendirian. Apabila kita lahir ke dunia, kita sudah ada mak dengan ayah. Mak dengan ayah, atasnya ada datuk dan nenek. Betul. Ada pasangan hidup kita, ada anak-anak kita, ada jiran-jiran kita, ada teman sekerja kita. Ada manusia, makhluk lain yang berada di sekeliling kita. Dan sebab itu bila kita bercakap tentang bersama dalam ujian ini, maka kita harus memikirkan tentang orang lain. Seandainya kita nanti bawa mudarat kepada orang lain, apa yang kita perlu buat untuk mengelak daripadanya, atau tindakan kita boleh menyelamatkan orang lain. Yang tu yang kita akan bincang sama-sama. So penting, memang benar kata-kata tu bahawa aku bukan aku. Kan? Aku adalah kita. So kita kena fikirkan, andai kalau kita tak jaga, kita akan bawa wabak tu kepada orang lain. Betul. Dan akan merosakkan. Sebab tu bila kita belajar tentang hukum berubat, pada asasnya hukum berubat ni sunnah aja. Sunnah. Kalau nak berubat, boleh berubat. Kalau tak apa. Tapi kalau sakit itu boleh membawa mudarat kepada orang lain, maka hukum jatuh kepada wajib untuk berubat. Jadi sebab tu bila hari ini kita nak kaitkan kita bersama dalam ujian ini, saya suka nak kaitkan dengan ayat Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 155, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan al-khauf, takut, ya, wal-ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan atau kehilangan harta. Kemudian wal anfusi wasamarat, wal anfu iaitu kehilangan jiwa, kematian dan sebagainya. Bagi orang yang bersabar, wa basyiris sabirin. Orang bersabar ni khabar bagi dia adalah khabar duka ke? Bukan, khabar gembira. Maka sebab tu pada awal ni kita nak cek tentang ada 5 benda yang Allah khabarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 155. Dan bila dikaitkan dengan apa yang kita hadapi sekarang, COVID-19, dengan kematian, dengan kes di Malaysia saja sudah lebih 200,000. 200,000 Ustaz. Ya, kes kematian di dunia sudah lebih 2 juta. Macam tu begitu kan. Maka sebab itu bila kita lihat ayat ni memang bila kita kait dengan COVID dan PKP, memang ada. Memang ada lah. Bila kita sebut al-khauf, takut. Hari ni yang takut. Pakai face shield kita. Pakai mask. Jarak. Takut. Kemudian ada penjarakan fizikal. Takut. Kenapa? Guna hand sanitizer. Kenapa? Kalau dulu tak payah. Dulu okey, tak ada masalah apa. Okay? Tapi takut. Kita hari ni nak bersalaman. Kita takut. Hari ni kita duduk sekejap-sekejap kita fikir, kena buat sanitasi ni rumah kita ni kan. Panggil buat sanitize. Duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Nak keluar kita takut. Nak buat majlis, menikah, pergi pejabat agama je. Ada 3-4 orang aja kan. Tak boleh buat dah macam dulu-dulu. Kelas online, kelas berhadapan dah tak boleh. Kedai ada yang kena tutup. Akhirnya ketakutan yang paling ketara adalah panic buying. Habis dengan roti, dengan itu, dengan mi segera dan sebagainya. Maka manusia sangat takut. Dan ketakutan ini akhirnya boleh menyebabkan manusia tekanan, tidur tak boleh dan keserangan psikologi. Ya, ini benda yang sangat penting. Bila Allah sebut al-khauf tadi, wal-ju', kelaparan, memang hari ni. Kalau da'i pergi tengok merata-rata hari ni kan, ada grup yang ramai daripada kumpulan-kumpulan kita yang memahami ni, pergi bantu sana, pergi bantu sini. Sebab dengan keadaan COVID dan PKP, manusia hilang punca pendapatan. Manusia hilang pekerjaan, manusia hilang pendapatan dan sebagainya. Ada company yang terpaksa tutup, ada kedai yang terpaksa serah balik kepada bosnya, tak mampu nak bayar sewa dan sebagainya. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan dari sudut harta. Memanglah
kita terpaksa keluarkan simpanan. KWSP pun kita keluarkan. Sebab nak berbelanja ni, kalau tidak kita simpan hari, sepatutnya itu simpanan hari tu. Tapi apa nak buat, kita terpaksa guna. Ini yang kalau kita melihat kepada kekurangan harta. Wal anf, kekurangan jiwa. Maksudnya ada kematian. Bayangkan ada orang yang berhadapan dengan bapa dia mati kerana COVID. Mak dia mati kerana COVID. Adik-beradik dia, pasangan hidup dia kerana COVID dan sebagainya. Ya, kemudian yang best sekali itu bila mana Allah Taala sebut wabasyiris sabirin. 5 hal ni kalau semua orang sabar dengan kekurangan harta kah itu gini ni, wabasyiris sabirin. Orang yang sabar, maka khabar gembira bagi mereka. Sebab tu saya suka pada permulaan ini membawa kita semua supaya rasa bahawa setiap apa yang Allah bagi sudah tentu ada pengajaran dan hikmah di sebalik kejadian. Seandainya manusia itu berfikir, melihat dengan perasaan, lalu bertindak. Jangan pandang kosong, oh COVID, habis. Oh PKP, habis. Kita tidak melihat untuk mengambil pengajaran. Yang ni. So, penting pada kita adalah melihat dengan perasaan. Ya, sebab tu bila mana Allah Ta'ala khabarkan dalam Al-Quran walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Dalam neraka besok banyak dalamnya manusia dengan jin. Kenapa? Sebab ada hati. Hati, ada hati tak? Ada hati tapi tak ada perasaan. Ada pandangan mata tak? Ada tapi tak nampak kebaikan. Ada telinga tak? Tapi tak dengar pesanan dan sebagai peringatan. Maka sebab tu pada awal ni, jom kita sama-sama memikirkan tentang sebenarnya COVID atau PKP yang Allah dah tentukan kepada kita. So belajarlah kita berhadapan. Ya, bagaimana berhadapan dengan COVID-19 dan bagaimana memanfaatkan PKP. Kalau kita tak belajar berhadapan, benda ni tak hilang. Kita kena belajar untuk berhadapan. Macam mana kita belajar berhadapan dengan wabak-wabak yang sebelum ini? Kita bukanlah orang yang pakar cerita pasal wabak, tapi Al-Quran dan hadis cerita bagaimana berhadapan dengan wabak. Dan bagaimana berhadapan untuk memanfaatkan ruang. Hari ini ruang PKP, kita ingat dulu Ramadan. Ramadan hari itu kan tak pernah-pernah jadi imam sebulan pada family. Akhirnya baca kulhu je setiap hari sampai raya. Setiap hari tak apa Ustaz? Setiap rakaat? Setiap rakaat. Itu kan ya. Maka daripada dulu kita bagi alasan kata kita tak ada masa dengan keluarga. Tiba-tiba Allah bagi meluat dah tengok ayat. Maka sebab itu jom kita fikir dulu bahawa ada tak dalil tentang ujian? Ada. So bagaimana kita berhadapan? Yang ni kita nak tekan ni supaya bersama. Pasangan hidup masing-masing fikir tentang kebaikan bersama, bukan kebaikan untuk diri dia. Anak-anak fikir tentang kepayahan mak bapaknya. Mak bapak macam mana nak buat dengan jiran kalau boleh bantu dan sebagainya. InsyaAllah, moga-moga Allah kurniakan kebaikan pada kita. Saya nampak tadi Ustaz ada sebut berkenaan dengan ambil PKP sebagai peluang. Peluang. Mungkin ada sesuatu sebenarnya yang kita anggap PKP itu satu benda yang menyusahkan kita, merisaukan kita. Tetapi sebenarnya ada peluang yang patut diambil di dalam perintah kawalan pergerakan tersebut. Baik, sidang penonton, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz. Kita masih bersama membincangkan berkenaan dengan bersama dalam ujian, dan kita pada hari ini nak membawakan suasana supaya kita semua berfikir, supaya kita ambil peduli. Bermula PKP-nya lebih kurang dalam Mac sehinggalah kini, adakah kita mengambil peduli tentang orang di sekeliling kita ataupun tidak? Adakah kita hanya memikirkan tentang diri kita sahaja? Sebab itu pada hari ini kita nak tekankan kepada anda berkenaan dengan pentingnya bersama di dalam ujian, saling bantu-membantu dan memberikan yang terbaik kepada orang di sekeliling kita. Baik, kita meneruskan perbincangan. Kita lihat soalan di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Muhammad Cik Pak. Baik, soalannya, Assalamualaikum. Adakah ujian akan terkena secara umum ataupun hanya kepada orang yang tertentu sahaja? Dan soalan yang kedua, ramai orang takut kepada ujian.
Adakah kita diperintahkan untuk takut kepada ujian atau Allah tahu apa yang baik? Bagaimana kebaikan yang Allah inginkan? Sekian, terima kasih kepada Tuan Muhammad Cik Pa atas soalan yang ditanyakan, dan saya serahkan kepada Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan dua soalan tersebut. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ujian datang kepada individu. Kadang-kadang ujian datang kepada kelompok, satu-satu tempat dan sebagainya. Itu memang jelas. Allah menghantar ujian dan sebagai mentarbiah seseorang hambanya atas satu kelompok daripada hambanya. Tujuan datangnya ujian kepada hamba itu, maka Allah nak bagi pengajaran. Sama ada Allah nak panggil dia balik atau Allah nak beri peringatan agar dia dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dia tidak datang secara musibah datang kepada umum. Bila datang musibah, bila datang bala, maka semua orang kena. Tapi bila ujian, Allah hanya bagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan hambanya. Sebab tu ada sebahagian orang sakit kanser. Kenapa? Sebab Allah tahu dia mampu untuk berhadapan dengannya. Ada sebahagian orang PKP ni start 18 hari bulan 3 hari tu, 2 minggu ke hadapan dia boleh makan, lepas tu dia tak boleh makan dah. Kerja kena buang, berniaga rosak dan sebagainya. Jadi kenapa Allah bagi ujian sedemikian? Allah bagi secara individu kepada orang-orang yang layak. Tapi musibah dia lain. Musibah datang, satu musibah datang, banjir kat mana? Dekat Kaabah satu ketika zaman Nabi SAW. Maka adakah kita perlu takut kepada ujian? Tak. Kita tetap kena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berhadapan dengan ujian itu seperti mana yang Allah perintah. Allah lantik Rasul Allah Nabi SAW, dan Allah bagi ujian, terutama kalau kita ingat dalam pengajian kita yang dulu-dulu kita sebut sebagai ulul azmi. Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi adalah mereka yang sangat teguh, sangat kuat berhadapan dengan ujian yang melepasi tahap-tahap biasa. Dan Allah dah hajar dah bagaimana rasul-rasul ni berhadapan dengan ujian tersebut. Maka kita belajar daripada cerita dalam hadis tentang rasul-rasul ni, itulah bagaimana Allah nak bagi kita kebaikan, maka kita harus takut kepada Allah, tetapi tidak takut dengan ujian, tapi berhadapan dengan ujian seperti mana yang Allah perintah. Jangan kita pandang ujian dalam keadaan yang kosong, atau kita selalu pandang, oh ini kes alam semula jadi ni. Tak, sedangkan alam dijadikan oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang datang haruslah kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kita kuat untuk alladzina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdoa banyak-banyak. Kemudian kita belajarlah macam mana yang hari ini kita buat. Kita berhadapan dengan kawan kita 1 meter, kita pakai face shield, sekali lagi pakai face mask lagi, sekali lagi kita sanitizer lagi, begitulah keadaannya. So saya jawab, ujian boleh datang secara individu, tapi bala bila dia turun, dia tak kisah siapa pun, semua akan kena. Cuma ketika dibangunkan nanti di akhirat, akan dibangunkan dalam keadaan yang mana dia mati. Kalau dia mati baik, baiklah. Kalau dia mati tak elok, tak eloklah. Dan takut sampai bila-bila kena takutkan diri kita kepada Allah, bukan takut kepada ujian, kerana ujian juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dan berkenaan dengan perbincangan persoalan awal tadi yang mana Ustaz sebutkan kepada kita, ujian itu boleh datang kepada individu dan musibah itu selalunya datang kepada kelompok ataupun kumpulan yang besar. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tayla Ustaz juga dari sahabat kita Tuan Al-Ali Ali. Baik, Assalamualaikum Ustaz dan dai yang dihormati. Ada ujian diberi kepada orang perseorangan. Bagaimana untuk membantu sekiranya dia tidak mahu meminta bantuan kerana malu atau tidak tahu caranya? Bagi ujian yang diturunkan kepada seluruh dunia seperti wabak yang sedang menyerang dunia, bagaimana kita hendak mengharungi bersama? Banyak yang perlu bantuan tetapi bantuan tidak
tidak mencukupi. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Terima kasih Tuan Al-Ali Ali atas soalan yang ditanyakan bila mana ada sahabat kita, dia perlukan bantuan tetapi dia malu nak meminta ataupun tak tahu caranya. Bagaimana Ustaz? Jalan Kembali penyelesaian. kepada tajuk kita bersama dalam ujian. Kembali kepada kalimah yang Da'i kata tadi tu. Aku sebenarnya bukan aku, tapi aku adalah kita. Maka seandainya semua orang main peranan dalam rumahnya dengan tidak hanya melihat dalam rumahnya tapi melihat di kanan dan di kirinya, maka insya-Allah kita akan dapat menghulurkan bantuan yang sewajarnya. Sebab orang yang susah, ada sebahagian manusia sampailah dia susah macam mana pun dia tak nak minta. Dia tak nak minta bantuan. Walaupun ada sebahagian manusia ni dia B40. Kan ya? B40, walaupun dia diberi ruang untuk mendapat pun dia ada yang tak ambil. Sebab dia kata ada orang lebih susah daripada dia. Ada orang memang jenis macam ni. So kita tak perlu menunggu orang datang meminta bantuan. Kita gunakan pandangan mata kita yang dikaitkan dengan perasaan kasihan kita ni, maka hulurkanlah bantuan. Sama juga bila dia kata kita kena harungi bersama, ya. Seandainya dalam satu-satu qaryah, satu-satu rumah tangga, satu-satu kawasan, kampung maupun taman, kalau sebahagian nak jaga, sebahagian tak jaga keselamatan atau kesihatan, maka dia akan merosakkan semua orang. Maka kita perlu berhadapan dengan COVID, dengan PKP dalam keadaan harungi masing-masing, ambil faham tugasan masing-masing. Frontliner dengan frontliner punya tugasan. Kita macam mana ya? Apa tugasan kita? Mungkinlah tugasan kita adalah duduk je kat rumah. Jangan keluar. Ni asyik lepas je keluar. Bila nak keluar ni, bila nak keluar. Ini tunggu ni. Kita tunggu je pengumuman nak habiskan PKP kononnya kan ya. Dan seharusnya kita betul bantuan ini sebenarnya kita tidak perlu menunggu orang minta. Tapi kita yang menghulurkan bantuan. Dengan cara apa? Kita perlu prihatin terutama kepada siapa ya? Ahli keluarga kita yang terdekat. Semua jaga ahli keluarga. Semua melihat jiran masing-masing. InsyaAllah. Semua ini. Dan saya selalu pesan kepada AJK Masjid dan Surau. Waktu ni surau dan masjid dah tak ada aktiviti. So jangan lupa untuk aktiviti. Sebab tu bila kita baca dalam beberapa tulisan alim ulama kata masjid dan surau yang aktif tandanya adalah orang AJK-nya aktif di luar masjid, bukan dalam masjid. Luar masjid mengambil berat tentang ahli-ahli qaryahnya. Yang ni yang kita kena belajar dan dah tentu harungi ni kita kena harung bersama. Kalau seorang-seorang maka tak selesai perkara tersebut. Dan satu lagi tadi dia tanya berkenaan dengan wabak yang sedang melanda seluruh dunia tetapi bantuan mungkin tidak mencukupi tapi macam mana nak diberikan. Tapi soalan itu kita akan jawab seketika nanti. Dan kita ambil dahulu pemanggil di talian. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuan, siapa di sana? Ya, Da'i Adrian dan juga Ustaz. Ini Amran Yusof, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Tuan Omar. Ya, baik, wagas lah. Wagas, Alhamdulillah. Baik, soalannya Tuan. Soalan saya begini, Ustaz. Ustaz, kadang-kadang kita ni kalau dalam masalah keluarga ya, contohnya masalah keluarga kita ni kita bolehlah selesai bersama-sama antara ahli keluarga. Dan kalau jiran ni kadang-kadang kena tengok masalah juga, jangan sampai mengambil tahu hal peribadi jiran pula. Jadi berlainan dengan COVID ni Ustaz. Kadang-kadang COVID ni kita anggap itu awak pandailah, jagalah diri awak tu sendiri. Tak payahlah ajar kawan. Kawan dah tahu dah. Saya dah tahu dah. Aku pun dah tahu semua dah. Semua TV, radio bagi tahu. Jadi seolah-olah dia kata dia dah orang kata tidak mengambil peduli sangat. Bersikap kata kalau dia nak kena juga. Nak buat macam mana? Bersiap bersedia macam mana pun dia berlaku juga kalau dia nak berlaku. Jadi apakah soalan saya Ustaz? Apakah boleh kita bersikap macam ni? Pandai-pandailah jaga diri awak. Awak jaga awak, kawan jaga kawan. Jadi dia bersikap begitu Ustaz. Bolehkah kita bersikap begitu dalam menghadapi ujian yang sebegini besar ini? Jangan sampai kita pula jadi pembawa virus kepada orang lain. Pak kata Ustaz tadi. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan berkenaan dengan katanya awak jaga awak, saya jaga saya. Nafsi-nafsi katanya. Jadi
Sifat seperti itu Ustaz, bila mana berada dalam wabak seperti ini, jadi bagaimana Ustaz? Khususnya mungkin kita boleh kaitkan dengan jiran tetangga lah yang dekat dengan kita. Mungkin kita ada keluarga dalam rumah, kita jaga, tetapi jiran di kiri kanan depan dan belakang Ustaz. Saya selalu ungkapkan perkataan satu hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang bermanfaat ni bukan hanya manfaat pada diri dia, tapi orang mukmin yang manfaat ni dia bermanfaat kepada orang lain. Ini sifat dia. So kalau kita nak jadi orang benar-benar orang yang beriman, maka dia bukan hanya jaga diri dia, tapi dia memberi kemanfaatan kepada orang lain. Sifat memang sangat sukar, atau sikap ni sangat sukar untuk kita betulkan. Tapi tugasan kita adalah belajar berhadapan lah. Belajar berhadapan dengan orang-orang yang macam ni, sebab Nabi SAW berhadapan dengan manusia yang lebih keras daripada tu. So apa tugasan kita? Tugasan kita adalah memberi salam dan memberi peringatan. Memberi salam dan memberi peringatan. Untuk berubah atau tidak berubah itu terpulang kepada diri dia lah. Sebab itu dalam agama, dalam negara, sampai satu ketika dia saman. Awak tak pakai. Kalau nak ikut kita, tak nak pakai. Face mask tak nak pakai dah. Memang tak nak pakai. Tapi sampai satu ketika degil juga. Maka kena denda 1,000. Udah. Habis. Kan ya? Bila dah kena denda, masa tu baru keluar Facebook. Kan ya? Maka sebab itu, dalam hal ini saya katakan kepada Cik Umar kita sebagai orang yang mendapat kesedaran, kita hadirkan rasa kasih kepada orang tersebut, hadirkan nasihat dengan baik, hadirkan doa dengan baik, dan sentiasa berprasangka baik. Moga-mogalah Allah bantu kita untuk menguruskan hal-hal yang sedemikian. Wallahu a'lam. Jawapan yang diberikan Ustaz sebentar tadi, bila mana kita jangan anggap kita hanya nampak kesusahan pada diri kita sahaja, sebaliknya kita sama-sama membantu di antara satu sama lain, khususnya mereka yang dekat dengan kita. Baik, untuk soalan seterusnya di Facebook, Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Puan Nur Dahlia Biru. Baik, soalan Assalamualaikum. Ustaz katanya, mengapa jumlah orang yang bunuh diri dan jumlah penceraian pasangan suami isteri meningkat ketika dalam menghadapi ujian COVID-19? Adakah faktor ini disebabkan mereka menghadapi tekanan dari segi keuangan, perhatian dan tidak mendapat bantuan dari mana-mana pihak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nur Dahlia Biru atas soalan yang ditanyakan. Dan daripada soalan tu saya ada nampak satu perkataan berkenaan dengan kurangnya perhatian yang diberikan katanya. Jadi mungkin Ustaz boleh komen sedikit Ustaz berkenaan dengan perbincangan itu. Okey, dalam hal yang kita selalu sebut ni, dalam hidup kita, kebanyakan kita selalu berpandangan besar, dan pandangan utama kita selalu fikir pasal duit, pendapatan. Dan kita selalunya rasa bahagia dalam keluarga bila ada duit aja. Yang tu yang jadi masalah. Dan akhirnya kadang-kadang kita bertuhankan duit. Ini jadi masalah kita. Sebab tu bila katalah ada kita panggil kejadian bunuh diri atau kejadian cerai dan sebagainya berlaku, adalah apa? Apabila mereka tak kembali kepada tajuk kita tu. Tidak bersama dalam berhadapan dengan ujian. Bila tak bersama ni, akhirnya membebankan. Suami tak boleh kerja atau tak boleh berniaga bersemalam, tak boleh berniaga dah. Maka pendapatan dia hilang. Simpanan pun start pakai. Jadi simpanan tu dia kata kita pakai sikit-sikit. Isteri kata mana boleh, saya punya list nak bayar ni berapa banyak, hutang saya begini. Anak kata macam ni, anak nak itu top up lah, ini dan sebagainya. Maka bila masing-masing membawa diri dan kepentingan masing-masing, akhirnya jadi tekanan. Bila jadi tekanan, dia jadi stres, dan akhirnya berlakulah penceraian. Bergaduh dalam keadaan tidak memikirkan sama-sama punya keadaan. So, sepatutnya waktu ini isteri selalu kata, bang, tak apalah kita simpan sikit. Kan Nabi Yusuf dah ajar pada kita dalam Al-Quran bagaimana mimpi Nabi Yusuf tentang 7 tahun yang akan datang ada kemarau dan sebagainya kan. Dah diajar dah macam tu. Dan saya teringat kata Jack Ma, founder Alibaba tu kan. Dia bagi tahu kepada kita, jadilah manusia yang selalu bersiap untuk berhadapan dengan keadaan yang tidak dijangka. Dia selalu bagi tahu, kata orang barat, spend tomorrow's money. Dia belanja duit yang besok dah belanja dah. Maka hari ini kita kena selalu faham bahawa
tekanan memang berlaku sangat kuat hari ini apabila terjadinya pergaduhan dalam keluarga. Ini orang-orang yang selalu terbabit tu dia memang dapat tahulah. Penceraian memang kita tak dapat nafikan, pergaduhan dalam rumah tangga memang tak dapat nafikan. Mana datang tekanan? Puncanya apa? Duit. Memang punca dia duit. Kenapa? Sebab kita tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kembali kepada Allah, maka kita akan renung, Allahu Akbar. Allah dah bagi umur kita 40 tahun, 50 tahun. Dulunya dia tak bagi apa-apa kekurangan melainkan semuanya cukup. Sekarang Allah tengah uji kita. Kenapa Allah nak uji? Nak angkat keimanan kita. Tapi bila kita tidak bersifat redha, maka akhirnya berlakulah pergaduhan dan akhirnya ada yang kes bunuh diri ni memang kita tak dapat nafikan lah. Ya, bukan kata dekat Malaysia kat mana-mana, tapi asal nama manusia sahaja. Bila mana dia tak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan secara adil, sebab dia pernah menerima nikmat dan sekarang dia sedang menerima ujian. Maka di sini juga penting pasangan hidup, ayah, mak, anak-anak selalu bersama-sama. Bersama-sama untuk kata tak apalah mak, kita begini, tak apalah bang, kita begini. Walaupun kadang-kadang kata-kata tu nampak macam kosong, tapi bila dipikirkan, oh memang rupanya ada orang yang bersama kita dalam berhadapan dengan kepayahan. Wallahu a'lam. 3 patah perkataan tetapi membawa makna yang besar supaya kita ni saling memberi motivasi kepada orang yang berada di sekeliling kita. Itu salah satu makna yang boleh kita kaitkan dengan bersama di dalam ujian. Baik, kita kembali selepas ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sedang penonton, keluarga besar Tanyalah Ustaz, hari ini bukan sahaja kita berkongsi ilmu dengan sahabat-sahabat semua, tetapi juga kita nak menyebarkan gelombang supaya aura positif sampai kepada anda, supaya kita tahu dan sedar betapa pentingnya bersama dalam setiap perkara kebaikan, dan yang utama yang khusus kita bincangkan berkenaan dengan bersama di dalam ujian, menempuhi kesusahan, kepayahan sepanjang wabak COVID-19 melanda. Kita membantu dalam meringankan beban mereka yang dekat dengan kita, khususnya keluarga terdekat dan juga jiran tetangga. Baik, kita nak lihat satu soalan di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan berkenaan dengan hubungan jarak jauh. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum, dari Puan Salrasi Cici. Baik, katanya bagaimana bagi mereka yang dalam hubungan jarak jauh hingga ada yang mencecah hampir setahun lamanya sejak wabak COVID-19 melanda tidak dapat bertemu keluarga. Suami mencari rezeki di luar kawasan meskipun dapat berhubung melalui media sosial, namun tidak dinafikan pasti emosi akan sedikit terganggu. Bagaimana Islam mengajar umatnya supaya sentiasa bersyukur, sabar dan redha dengan segala apa yang berlaku, dan yang pasti ada hikmah di sebalik pandemik wabak yang sedang melanda sekarang ini. Mohon perkongsian ringkas dari Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Salrasi Cici atas soalan yang ditanyakan. Betul Ustaz, kita yang hidup belum berumah tangga ni Ustaz ya, bukan kita, saya. Kan, kita pun rasa macam rindunya nak balik ke kampung, nak jumpa dengan family, apatah lagi yang mungkin dah berumah tangga Ustaz ya, dah ada anak, ada isteri, jarak jauh. Jadi sedikit perkongsian Ustaz, bagaimana Islam mengajar untuk sabar, redha dan syukur. Silakan Ustaz. Kembali pada tajuk kita bersama dalam ujian, kita akan nampak semua. Kita nampak semua, kalau ada ayah di kampung, dia rindukan anak-anak dia. Benar, yang ada kat Kuala Lumpur, yang ada kat Selangor, yang tak boleh balik. Kita anak-anak rindukan mak bapak kita kat kampung. Pasangan hidup macam tu juga ya. Kalau dia masa duduk sekali, dia tak berapa rasa. Betul. Seduk sekali tak bersyukur, oh ada laki rupanya, oh ada bini rupanya. Tapi bila dah jauh baru perasan. So, macam itulah keadaannya. Maka hari ini kita melihat macam mana Allah pimpin kita dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 153. Di mana Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Di hujung ayat tu kata, innallaha ma'as sabirin.
sepanjang puluhan tahun awak okey duduk dengan pasangan hidup, okey. Tiba-tiba Allah asingkan kita dengan dia kena posting kat tempat lain, mengajar tempat lain, cikgu. Maka di sini Allah suruh kita ista'inu bis-sabri wa salah, minta bantuan daripada Allah dengan sabar dan solat. Sabar dan solat. Maksud adalah kita berhadapan. Sebab tu kalau kita mengaji sabar, sabar ni ada 3 peringkat. Sabar pertama adalah sabar untuk melakukan ketaatan dan ibadah sampai bila-bila. Yeah. Sabar kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah sampai bila-bila. Dan sabar ketiga adalah sabar berhadapan dengan ujian dan musibah yang Allah bagi. Jadi kita duduk di tempat ketiga lah. Kalau kata duduk asing, maka duduk di tempat ketiga. Dan kita masih beruntung. Kita boleh buat video call, kita boleh buat macam-macam. Boleh hantar mesej, boleh hantar bunga lagi tu kan. Kerana boleh hantar bunga gitu gini. Ini dan seronok juga, pihak kerajaan kita pun dia memahami juga. Memberi ruang kepada suami isteri yang duduk jauh boleh rentas negeri. Boleh rentas negeri dengan syarat dia begini kan. Maka saya suka nak ambil 2 perkataan adalah sabar dan solat. InsyaAllah Allah bersama orang yang sabar. Bila Allah bersama orang yang sabar, dia akan tenang. Dia akan tenang, dia kata tak apa bang, kita duduk jauh sekejap, gini dan sebagainya. Ada kebaikan dan itulah. Masing-masing seharusnya duduk dan berfikir seketika, kenapa Allah bagi kita COVID-19, kenapa Allah nak kita duduk dalam PKP yang macam ni. So macam tadi kita kata, tolonglah manfaatkan ruang yang ada untuk bila ada masalah, macam tadi kes nak yang kes bunuh diri, kes bercerai, bila ada masalah, pertama sekali sabar kejap. 1-2 minit sabar kejap. Sabar kejap. Sabar, Allah. Tak kurang lagi kekuatan, kita solat. Ambil wudu, kemudian solat 2 rakaat, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kembali. Kalau kita tak kembali kepada Allah, tak ada satu. Sebab musuh datang. Namrud, sehebat-hebat Namrud ni, dirosakkan makhluk dia apa? Sekecil-kecil semut. Habis. Fir'aun dirosakkan dengan selembut-lembut air. Makhluk yang paling lembut. Dan kita sedang berhadapan dengan makhluk yang kita tak nampak. So macam mana nak buat? Hanya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu dengan musuh yang nyata pun kadang-kadang kita kalah. Ini kan kita berhadapan dengan musuh yang kita tak tahu dia duduk kat mana dan dia sedang menunggu untuk ganggu kita. Dan macam mana kita nak buat? Mintalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu dia menyebut dalam kitab Riyadhus Salihin tu ada kalimah raja', kalimah berharap. Kalimah berharap dan kita sentiasa kena letak pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. 2 perkataan Ustaz kongsikan kepada kita tadi, yang ini berkenaan dengan sabar dan solat dan juga pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan sesuatu di dalam musibah ini ada kebaikan yang hadir. Baik, sedang penonton, kita ada pemanggil di talian. Kita lihat siapa di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Kandai Haji Tukinon, saya daripada Sekolah Jibu ya. Baik, Tuan Haji Tukinon. Ya. Persoalan ini Ustaz, saya tanya Ustaz Ya. Kerajaan telah mengumumkan iaitu kita hendaklah jangan keluar rumah untuk mengawasi jangan di sekarang. Dan kalau berjalan pun ini yang perlu saja kita berjalan. Dan kalau berjalan kenalah juga pakai arahan iaitu menutup juga tamat. Jadi ini adalah arahan daripada kerajaan. Adakah ini juga ujian Ustaz? Tanya dengan Ustaz pagi ni. Itulah soalannya saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tokinun atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan katanya bila mana nak keluar, banyak perkara yang patut diperhatikan daripada jaraknya, daripada kena pakai pelitup wajahnya, kena sanitasi dan juga banyak lagi perkara yang diperhatikan dan patut dijaga. Kata Tuan Haji Tokinun, adakah ini juga katanya ujian di dalam kita mengharungi wabak ini Ustaz? Memang benar, hidup adalah ujian. Hidup dan mati ada disebut dalam surah Al-Mulk.
Ya kan ya, mati dan hidup, permulaan itu disebut mati dan hidup adalah ujian kehidupan manusia. So apabila kita berada dalam keadaan berhadapan dengan COVID dan PKP, kita disuruh pakai mask, kita disuruh jauhkan fizikal jarak kita tu. Yes. Kita disuruh berada dalam keadaan SOP tertentu. Yes. Adakah ujian kepada kita sama ada nak patuh atau tidak? Ya, memang benar ujian. Saya suka mengaitkan ujian ni, kalau kita kalah dia akan merosakkan. Macam saya kata tadi, apabila awak sakit sendiri dengan sakit yang boleh membawa wabak tu kepada orang lain, ni sangat bahaya. Ingat tak bagaimana dalam satu hadis seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, aku sakit itu dipanggil ayyan." Ya, sakit yang sakit saraf bila dia jatuh dan dia tak sedar diri dan terbuka aurat ni. Dia minta, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong doakan kepada Allah agar aku disembuhkan." Ya, Rasulullah SAW kata bahawa kalau kau nak, aku boleh doa untuk kesembuhan, tapi kalau sabar dengan sakit tu, maka ini adalah syurga bagimu. Maka orang perempuan ni kata apa? Dia kata, kalau macam tu, tolong jangan doakan untuk sembuh, tapi doakan bila aku didatangi penyakit ni, maka aurat aku ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sakit sendiri. Kalau awak ada kencing manis, itu sendiri awak. Awak ada sakit jantung, tu awak tanggung sendiri. Awak tidak membawa ubat tu kepada orang lain. Hukum merawatnya, ijma' mengatakan bahawa sunat. Tapi bila bab penyakit wabak yang macam ni, kita wabak ni dia akan mungkin merosakkan pasangan hidup kita. Kalau kita tak jaga, kita pergi keluar, tak pakai mask, tak sanitize dan sebagainya, mungkin akan kena kepada anak cucu kita. Maka ketika ini, sebab itu hukum untuk merawat, menjaga SOP ni ada wajib. Wajib. Sebab apa? Menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Maka kalau nak dikatakan betul ke Haji Tukinon SOP ni satu ujian? Ya. Memang ujian betul. Ramai orang tak boleh patuh. Ya, ramai orang tak boleh patuh dalam hal ujian ni. Memang ramailah. Belum datang ujian lain lagi. Belum datang ujian lain. Ujian suruh pakai mask saja, itu pun tak nak. Ujian suruh jaga penjarakan fizikal, itu pun tak nak. Adakah ujian? Itu ujian. Tapi ingatlah bahawa hari ini kalau kita patuh, mana-mana undang-undang dunia yang seiring dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, seiring dengan kehendak syariat, maka kita dapat pahala seperti mana kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk kita sama-sama mematuhi apa yang diarahkan supaya dapat memutuskan rantaian COVID-19 yang sekian lama belum lagi selesai dan reda, Ustaz ya. Baik, berkenaan dengan sidang penonton yang berada di rumah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita, saya bertanya kepada anda yang berada di hadapan Kecil TV supaya sama-sama kita memperhatikan. Saya yakin anda ada pen di tangan, buku nota dan juga ataupun anda ada gadget anda, bolehlah tulis di ruangan kosong di buku nota anda itu berkenaan dengan dua perkara. Yang pertama mungkin boleh dituliskan, yakni apa yang saya dapat bantuan sepanjang saya mengharungi PKP. Apa yang kita dapat? Dan yang kedua, tulis di bawahnya apa yang saya beri kepada orang lain sepanjang PKP. Lihat adakah yang dapat lebih banyak daripada apa yang diberi. Itu kita sendiri yang tahu apakah hasil di sebaliknya. Sama-sama kita catat, tulis dan semak diri kita. Baik, untuk soalan seterusnya kita lihat di Facebook dari sahabat kita Puan Rahizah. Baik, Assalamualaikum Ustaz, katanya mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Baik, apakah peranan apakah peranan utama yang perlu diambil untuk kita turut bersama dan sentiasa berada di barisan hadapan dalam menangani setiap permasalahan yang melanda pada masa kini? Terima kasih Kak Zah Cemur Perak, Ustaz, dari Cenur Pahang. Baik, terima kasih Kak Zah atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan apa yang kita boleh lakukan dalam kita nak menjadikan terhasilnya bersama di dalam ujian dalam kita menangani masalah masa kini. Ustaz, silakan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 96. Ya, bagaimana Allah menyebut, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
Dan Allah berfirman, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu kurnia yang melimpah barakahnya dari langit dan bumi. Tetapi walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan rasul kami. Lalu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Daripada awal Allah mengajar kita supaya jadi orang beriman dan jadi orang bertakwa. So, salah satu bantuan yang paling besar yang kita tak perasan adalah kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji dalam sebuah negeri itu, kalaulah di antara mereka ini ramai-ramai duduk dalam negeri itu, mereka ini mendekatkan diri kepada Allah, ya, menambah keimanan mereka, kuat takwa kita kepada Allah, maka Allah akan buka limpahan kurnia. Limpahan kurnia itu maksudnya apa? Bukan hanya rezeki kepada wang ringgit dan harta, tapi rezeki kesihatan. Ataupun dengan rezeki ini Allah elak musibah daripada kita. Gitu. Jadi perkara ni adalah penting, tapi manusia ni selalu dia lalai. Selalu dia lalai, dia ada mata tapi dia tak pandang kebaikan, dia ada telinga, dia tak dengar kebaikan, dia ada hati tapi tak ada perasaan. Akhirnya dia hidup dalam keadaan seperti dia mati. Maka kalau kita tengok perjuangan yang dilakukan oleh frontliner, pihak kerajaan ni mesyuarat satu hari 18 kali mesyuarat. Kan ya? Kita duduk di rumah makan, kita kat rumah tak ada kerja, makan, timbang berat tambah kan. Tapi orang dalam kerajaan ni yang duduk dalam MKN, KKM dan sebagainya, mereka duduk tak pernah putus berfikir macam mana nak buat. So apa jalan paling mudah bagi kita orang awam adalah patuhi arahan pihak berwajib. Simple. Yang itu patuhi. Yang seterusnya, tolong rapat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim bahawa setiap penyakit ada ubatnya, tapi bila mana berjumpa dengan ubat yang betul, maka yang lain-lain itu kita kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dah banyak dah. Orang kaji ni, orang kaji tu dan sebagainya. Kita orang awam atau orang yang tak ada kena mengena pasal kesihatan, kepakaran ni, so kita bantu untuk patuh membuatkan mereka mudah untuk menyelesaikan masalah. Ingat tak? Allah Ta'ala sebut, siapa yang memudahkan urusan seorang hambanya, Allah mudahkan dia di akhirat nanti. So kalau kita lihat dalam agama mengajar kita dengan penuh kesyumulan. Wallahu alam. Agama mengajar kita dengan penuh kesyumulan, dan kita bila mana memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Dan itu yang kita mahukan, setiap urusan yang kita lakukan semua dalam keadaan mudah, tetapi kita tidak pernah membantu orang lain dalam memudahkan urusan mereka. Baik, soalan seterusnya di Facebook. Baik, kita lihat soalannya dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Baik, katanya, Assalamualaikum, apa pandangan Ustaz tentang stigma negatif sesetengah masyarakat yang memandang serong kepada bekas pesakit COVID-19 ini? Adakah faktor ini menjadi salah satu penyebab kurangnya sikap mengambil berat sesama jiran yang pernah menghidap COVID-19, ataupun masyarakat sekeliling yang pernah menghadapi COVID-19 ini, serta bagaimanakah cara-cara untuk kita mengubah stigma negatif sesetengah masyarakat tentang bekas pesakit COVID-19 ini supaya mereka lebih mengambil berat sesama sendiri dan saling membantu di antara satu sama lain. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Tuan Sairul Nizam dari Taiping, Perak. Terima kasih Tuan Sairul Nizam atas soalan yang ditanyakan, kerisauan tentang stigma negatif masyarakat yang memandang sinis kepada mereka yang mengidap ataupun pernah mengidap wabak COVID-19. Perbincangan dan penyelesaian masalah tersebut kita bawakan kepada anda seketika nanti. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Baik, soalan yang ditanyakan sahabat kita sebentar tadi, Tuan Syed Nizam dari Taiping Perak, berkenaan dengan ada segelintir masyarakat kita yang memandang sinis ataupun ada memandang serong kepada mereka yang pernah dijangkiti wabak COVID-19 dan juga mereka yang sedang dijangkiti wabak COVID-19 ada yang memandang sinis. Tetapi bagaimana cara untuk kita menyelesaikan masalah ini supaya saling bantu-membantu dan memberi semangat? Sama-sama kita dengarkan kongsian dari Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita rujuk dulu, orang takut HIV, AIDS dan kita ada penyakit denggi, itu sebagainya kan ya. Asasnya kenapa jadi pandangan negatif ni, puncanya adalah masalah ilmu. Ilmu pengetahuan atau kedangkalan ilmu pengetahuan menyebabkan manusia itu tak tahu nak letak diri dia dekat mana. Pandangan terhadap penyakit itu dekat mana. Sebab itu apabila manusia tak ada ilmu, dia takut. Dia takut itu melebihi ketakutan orang lain lah. Maksudnya gitu. Jadi saya suka melihat kepada perkara yang kita panggil, kalaulah dia itu memang daripada awal sifat dia suka mengambil berat. Suka prihatin. InsyaAllah dia tak ada masalah apa-apa. Negatif ni kerana mungkin kurang membaca. Betul. Atau kurang prihatin, tak pernah ambil berat, yang dia tahu aku tak nak penyakit ni, aku tak nak. Kalau ada orang lain nak pun, orang lain kena dan kemudian dia dah sembuh pun, kita masih rasa takut. Kenapa? Sebab pengetahuan. Orang yang ada pengetahuan, insya-Allah dia faham pasal COVID begini. Dia akan faham. Sehingga kalau dia duduk berada dalam keadaan 2 meter paling selamat atau 1.5 atau 1 meter, maka itu boleh selamatlah daripada jangkitan tu. Cuma hari ini manusia lebih banyak menghukum lah daripada dia tabayun. Betul. Sepatutnya dia pergi cek, begini. Sepatutnya orang yang kena penyakit ni dia beri bantuan. Beri bantuan. Tapi disebabkan manusia dia kurang ambil berat. Walaupun Nabi sahabat pernah kata, pernah tanya dengan Nabi SAW pasal jiran. Dan Nabi SAW ni sebut tentang jiran ni, maksudnya saudara mara, adik-beradik yang berdekatan ni, sehingga kami merasakan bahawa jiran ni layak menerima wasiat. Kami merasakan, maksudnya bila sebut dia tentang ambil berat. Begitu rapat. Akrabnya. Kena pentingnya jangan tidur. Seandainya jangan ada tidur sampai lena, melainkan kita pastikan sahabat kita di sebelah ni dia tidak kelaparan, tidak kebuluran dan sebagainya. Maka sebab tu sepatutnya bila sahabat handai kita sakit atau dia diberi ujian dengan COVID, kita sepatutnya banyak mendoakan dia, banyak memberi bantuan kepada ahli keluarga dia. Tu balik kepada tajuk kita bersama dalam ujian ni kan. Ada di antara sahabat-sahabat kita 5 anak beranak, 7 anak beranak, semua duduk dalam ward. Dan kita dekat luar ni, kita tengok siapa yang ada dekat luar sini, kita beri bantuan kepada mereka yang berhadapan dengan masalah ini, bukan dengan menambah beban dengan memberi pandangan negatif. Ini sangat-sangat menakutkan kita dan kita harus faham bahawa ketika itu orang tu menerima ujian dan ada kemungkinan satu ketika nanti kita. So bila kita kena, barulah kita fikir kenapa orang tak pandang kita. Rupanya dulu orang kena, kita buat tak peduli. Ini yang saya selalu kata, kembalilah kita untuk mengambil berat tentang jiran, anak beranak, adik-beradik dan sebagainya. InsyaAllah Allah akan bantu kita. InsyaAllah. Ambil peduli tentang mereka yang terkena ataupun pernah menghidapi. Jangan pandang sinis, tetapi saling bantu-membantu dan ambil peduli tentang mereka, mendoakan dan beri motivasi semangat kepada mereka. Dan soalan seterusnya di Facebook, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita Nurul Hidayah Saifuddin. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menjauhi saudara yang diserangi COVID-19 kerana risau akan turut dijangkiti wabak? Apakah yang harus dilakukan kepada saudara yang sedang dijangkiti COVID-19? Dalam masa yang sama harus jaga diri agar tidak dijangkiti wabak tersebut. Bagaimana
bagaimana untuk bersama dalam ujian. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan yang ditanyakan. Ini adalah mungkin kesinambungan pada soalan yang sebelumnya Ustaz dari Tuan Sairul Nizam. Jawapan dia adalah lebih kurang sama, boleh menjauhi dan satu lagi tak boleh menjauhi. Kan ya? Yeah. Boleh menjauhi itu dengan ilmu. Kenapa kita jauh daripada dia? Kenapa kita jarakkan diri? Bukan kerana kita benci dia, tetapi ini adalah alasan kesihatan, alasan keselamatan. Maka dia okey, KKM kata macam ni, macam ni, macam ni. So kita menjauhi dia, bukan menjauhi dia bermaksud kita tak suka pada dia. Benar. Tapi untuk menyelamatkan orang lain daripada dijangkiti. Tak boleh menjauhi dia. Bila? Apabila dia dah sembuh, kita sepatutnya beri dia sokongan. InsyaAllah, jangan risau. Walaupun dia tengah sakit kat hospital, anak beranak hang jangan risau. Kami ambil peduli. InsyaAllah, kami bagi bantuan. Semuanya kembali kepada pemahaman terhadap COVID. Seandainya dia faham, maka insyaAllah dia akan hadapi benda tu dengan baik. Kita jauh daripada pesakit COVID atau jauh sekarang ni bukan kerana kita benci. Saya jauh dengan da'i 1 meter bukan kerana kita marah, bukan kerana kita benci. Betul, tapi memang kedudukan kita itu supaya pertama menyelamatkan diri kita dan juga memanfaatkan kepada orang lain. Maka ada kalanya yang tak bolehnya adalah apabila kita menjauhi orang kerana ada perasaan benci, dendam dan sebagainya. Yang sepatutnya dijauhkan itu adalah fizikal. Dijauhkan fizikal tetapi bukannya hati. Hati didekatkan, fizikal yang dijauhkan demi menjaga keselamatan dan kesihatan. Ustaz, sedikit Ustaz, kita nak dengar jawapan Ustaz berkenaan dengan mungkin ada di antara penonton yang bertanyakan ataupun sedar bila mana tempoh PKP ini anak-anak yang selalunya berada di sekolah belajar kini belajar di rumah dan menggunakan gadgetnya untuk melihat kelasnya, juga memerlukan Wi-Fi ataupun internet saya untuk kelasnya itu. Dan boleh tak kita kaitkan bagaimana kita membantu, mungkin kita ni terlebih gadget di rumah, mungkin ada anak jiran sebelah tiada gadget di rumah kan, kita ni terlebih line di rumah sampai 2-3 tetapi jiran sebelah tu langsung tidak mempunyai rantaian ataupun rangkaian internet untuk digunakan untuk kelas anaknya belajar di rumah. Bagaimana kita membantu dalam situasi itu Ustaz? Silakan. Saya suka balik kepada satu hadis Nabi SAW. Sahabat dia tanya, "Ya Rasulullah, aku sakit keras, sakit kuat dah. Mungkin ada tanda-tanda kematian. Aku ada harta. Apa benda yang boleh memanfaatkan orang yang hidup?" Maka Rasulullah SAW kata, "Gali perigi, buat saliran air." Kenapa? Sebab ketika itu keperluan air sangat mendadak, sangat diperlukan. So sekarang, keperluan gadget, PDPR. Pengajian dari rumah ni, PDPR ni. So, gadget adalah keperluan yang sangat mendadak dan seandainya pada waktu ini kita cerdik sikit untuk buat kebaikan, kita akan dapat keindahan. Apa dia? Kita mungkin ada kelebihan harta. Beli, sama ada nak beli laptop atau nak beli iPad atau nak beli handphone dan kita hadiahkan, sedekahkan kepada mereka yang tidak mampu untuk dapatkan benda tu tapi perlu untuk PDPR tadi. Dia perlu untuk belajar online tu. So kita bantu. Kita kalau nak bagi nombor apa kita panggil password kata laluan. Rasanya tak sampai hati nak bagi tu. Tak sampai hati satu, berat satu. Berat sebab takut pakai sampai mati. Tu kan. Maka bagi saya katakan bahawa kita boleh beli hadiah, boleh beli line internet untuk hadiahkan kepada dia orang untuk dia orang gunakan. So sekarang saya nampak memang betul. Kita lihat sahabat-sahabat kita yang ada sesuatu kelebihan, mereka beli dan mereka hadiahkan. Ini alhamdulillah saya tengok banyak sebab bila kita ada anak, kita nampak anak kita satu hari ada 3-4 kelas satu hari berhadapan dengan itu, dan seandainya lah kita boleh ambil ruang, maka ruang ini ruang yang sangat baik. Keperluan sekarang untuk pendidikan adalah gadget, adalah internet. So kita fikir apa yang aku boleh buat dengan duit dalam simpanan untuk aku dapat hadiah dan sedekah untuk bukan hanya kebaikan orang tu saja,
kita mendapat pahala berpanjangan. Wallahu a'lam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan itu. Maka jika ada sedikit kelebihan, maka gunakan untuk membantu supaya pahala dan juga kebaikan ataupun manfaatnya yang berpanjangan. Baik, sidang penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita dalam tempoh kita membicarakan berkenaan dengan bersama di dalam ujian. Jadi Tanyalah Ustaz ada sediakan untuk anda semua satu bingkisan yang istimewa yang mana dari Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, yakni Tuan Nik Izani Muhammad Faisal, tentang sedikit perbincangan yang kita kupas hari ini berkenaan dengan bersama di dalam ujian. Sama-sama kita lihat. Setiap taklimat berkenaan dengan jenayah yang diberikan kepada saya, dia ada intipati dia, di mana, siapa dan apa barang-barang yang dicuri. So apabila saya ditaklimatkan, kita tengok apa yang dicuri. Kulfi pun, makanan, sausage, dan kerugian dia berapa harga dan sebagainya. Dan juga ditaklimatkan kenapa wanita tersebut mencuri. Apa alasan yang dibagikan. Benda ni disampaikan kepada saya. Jadi apabila dikatakan anak dia sakit, sebab tu dia curi itu. Dan barang-barang yang dicuri pun lebih kurang RM50, RM58. Saya mengambil inisiatif lah. Orang kesusahan. Satu inisiatif saya adalah tidak meneruskan siasat. Di mana saya pergi balik ke kedai itu, saya beli apa yang dicuri dan saya serahkan kepada wanita tersebut. Dalam pada itu pun, Jabatan Kebajikan Masyarakat pun mendapat tahu pasal benda ini. Sebab PDRM di Petaling Jaya ini dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat memang berhubung baik. Jadi, Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada bagi dia punya food basket dia panggil. Food basket ni masuklah beras yang saya pegang tu, dan juga ada satu kotak penuh makanan kering. Kita serahkan pada tersebut. Dan saya juga menasihatkan dia, walaupun apa, terdesak macam mana pun, jangan mencuri. Kadang-kadang elok kita ambil satu langkah ke belakang untuk maju 10-20 langkah lagi ke depan. Inilah prinsip yang saya gunakan dalam kes ini. Walaupun kita tidak mengambil tindakan ke atas dia, atas kuasa berbicara gitu. Saya percaya dengan tindakan ini, maka kita dapat mengelakkan lagi kes-kes begini berlaku di masa-masa akan. Kes budak berusia 14 tahun tu. Kita tengok dia diuji sebegitu awal usia dia. Dan saya percaya ramai lagi kanak-kanak yang jauh lebih muda dia daripada dia diuji. Dan semua orang bernasib baik. Dan dia ditimpa kesusahan di rompak. Barang-barang jual burger dia pun habis di rompak. Bayangkan perasaan dia ketika itu. Dengan habis IC dia punya handphone apa semua hilang. Dan terus saya pun tak fikir apa dah. Belikan, bagi semangat kat dia. Inilah kehidupan. Bukan hari-hari kita hidup selesa dan sebagainya. Satu hari nanti kita akan diuji. Kita kena bertabah. Kita kena terus maju. Jangan putus asa. Setiap kesusahan itu adalah penghujungnya, adalah penyelesaiannya. Ini ujian. Saya cukup terharu bila tengok tu, dan saya pun share juga apa yang dibuat di seberang perai utara. Benda yang baik kita teruskan.
benda yang baik, kita ikutlah. Kalau ianya dapat merapatkan lagi komuniti-komuniti di seluruh negara dengan pasukan polis di Raja Malaysia ni, buatlah. Dan ambillah benda tu sebagai benda yang positif. Kalau kita fikir positif, positiflah dia. Kita fikir negatif, maka negatif. Nasihat saya kepada semua, kita letaklah apa sahaja perbezaan kita. Dari apa sahaja perbezaan kita. Kita setuju ke apa-apa yang dibuat, apa perintah-perintah yang diumumkan oleh kerajaan, kita tak setuju ke. Kita ikut sahaja. Ikut dulu. Tahun lepas kita dah berjaya dah. Kita duduk sekali, kita bersatu, kita kurangkan pergerakan kita dah berjaya tahun lepas. Tahun ni kita boleh buat lagi. Kita mari bersatu balik, kita perbetulkan balik keadaan yang kita ada sekarang ini. Demikian tadi perkongsian dari ACP Nik Izani Muhammad Faisal tentang apa yang berlaku ketika mana PKP dan kisah menyayat hati sebentar tadi. Semoga dapat jadi contoh kepada kita semua atas apa yang dikongsikan. Terima kasih diucapkan kepada ACP Nik Izani Muhammad Faisal, Ketua Polis Daerah Petaling Jaya. Baik, dan kita nak minta sedikit Ustaz ulas dan juga pandangan ataupun pencerahan juga sedikit kupasan berkenaan dengan Ustaz. Tambahan sedikit, silakan. Baik, kita melihat ungkapan yang disebut oleh Tuan Izani ini, satu kerjasama antara semua orang. Semua orang, kerjasama antara semua orang. Pihak polis pun kalau boleh, dia pun tak nak buat roadblock tu. Banyak kerja dia. Daripada itu, baik dia pergi cari penjenayah ke apa-apa yang dia banyak kerja. So, disebabkan dia orang dah bersusah payah, frontliner bersusah payah, so kita kena bagilah kerjasama. Jangan kita kata, oh ini menghalang rezeki kita. Sebab saya selalu ungkap dalam beberapa kuliah saya selalu kata, rezeki bukan hanya apa yang kita dapat. Tapi rezeki mungkin datang daripada apa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah halangkan sikit pergerakan kita. Kenapa? Sebab Allah nak bagi rezeki lain kepada kita. Dan macam-macam keadaan. Maka sebab itu melihat kepada seronok bila anggota polis boleh bantu orang awam macam ni dengan memberi sumbangan, kita lebih terasa sebab kadang-kadang kita berada di sebelah orang yang tadi memerlukan, tapi kita tak buat peduli, tak ambil peduli. Kita harapkan bantuan daripada orang lain. Sedangkan kita berkemungkinan ada jiran kita yang sedang susah, tapi kita langsung tak ambil berat tentang mereka. Maka jomlah kita sama-sama kembali kepada tajuk kita itu, supaya kita bersama-sama menghadapi ujian, sama ada itu COVID ataupun sama ada PKP yang Allah bagi kepada kita ni secara ramai-ramai, secara jamaah lah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan itu sedikit tambahan dari Ustaz berkenaan dengan apa yang disebut oleh Tuan ACP Nik Izani sebentar tadi. Semoga kita sama-sama memberikan sesuatu yang baik dan juga hasil yang baik, sama-sama kita memperbetulkan apa yang tersilap sebelum ini. Dan Ustaz, mungkin sebelum kita beralih ke TV9 seketika nanti, mungkin ada nak disebut berkenaan dengan bagaimana perbincangan kita pada hari ini tentang bersama di dalam ujian. Boleh kita kaitkan dengan satu sabda Nabi SAW, siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Sedikit dari Ustaz. Baik, pertama, sebelum naik bersama-sama, perbaiki diri sendiri. Sebab bila kita nak duduk dalam jemaah, individu mesti baik. Mesti baik. Individu punya sikap yang baik, insya-Allah dia akan jadikan jemaah tu kuat. Tapi apabila ada individu yang sikapnya tidak baik, dia masuk dalam jemaah, dia akan bubarkan jemaah tersebut. Dia akan jadikan jemaah itu berantakan. Jadi masing-masing pada ruang yang ada ni, jom kita bawa diri kita menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa.
Jom jadikan diri kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal dalam sunnah menjauhi bid'ah. Jom kita kalau jadi mak bapa, pastikan anak-anak kita itu duduk dalam keadaan memberi manfaat kepada orang lain, bukan memudaratkan. Sebagai anak-anak, jom kita fikir apa benda yang kita boleh bantu, boleh menyelamatkan mak bapak kita daripada masalah COVID dan sebagainya. Ada pasangan hidup, jom fikir tentang pasangan kita. Ni masing-masing kena fikir. Ya, ada majikan, fikir tentang keselamatan pekerjanya. Pekerja fikir macam mana aku nak perform yang terbaik supaya aku nanti tak ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Pemerintah yang ada, dia fikir pasal rakyatnya. Rakyat fikir, apa yang aku nak bagi balik kepada pemerintah yang membantu aku, yang bagi macam-macam. Sebagai rakyat, kita buat apa? Kita belajar untuk mengembalikan keharmonian negara kita. Belajar untuk memutuskan rantaian-rantaian gangguan yang ada dengan cara sama, duduk dalam keadaan jamaah, insya-Allah. Moga Allah bantu kita. Betul, masing-masing punya tanggungjawab, masing-masing punya tugasan dan masing-masing perlu perhatikan tentang diri kita supaya saling membantu di antara satu sama lain bersama di dalam ujian. Sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, dan kita bertemu kembali untuk sambungan 30 minit di TV9. Terima kasih dan terima kasih kerana masih setia menantikan sehingga ke penghujung apa sebenarnya kesimpulan yang boleh kita bawakan dan juga perbincangan, juga plan tindakan di dalam kita nak membentuk satu generasi yang sentiasa bersama di dalam apa jua keadaan. Yang hebat adalah kita bersama di dalam ujian yang sedang melanda, dan kita difahamkan juga tinggal beberapa hari saja lagi Ustaz, adik-adik kita yang bakal mengambil ataupun menduduki peperiksaan SPM, berapa hari sahaja lagi tinggal, dan terus dalam keadaan bersemangat dan fokus, dan ibu bapa saling bantu-membantu, juga guru-guru dalam memberikan semangat dan juga kata-kata akhir kepada mereka. Dan Ustaz, bila sebut berkenaan dengan perbincangan kita bersama di dalam ujian, mungkin ada yang tertanya ataupun yang terfikir berkenaan dalam memberi bantuan, kita hanya fokus kepada barang makanan ataupun keperluan. Mungkin Ustaz ada sesuatu nak disebutkan tentang apakah yang juga termasuk dalam penting dalam memberikan sesuatu kepada sahabat-sahabat kita di dalam tempoh wabak COVID-19 sedang melanda ini, selain daripada keperluan dan juga makanan. Ustaz, silakan. Baik, Tidak kita dapat nafikan memang apa yang perlu tu jelaslah, harta lah. Memang betul. Daripada awal memang kita nampak. Memang duit bukan segalanya kan tapi segala-galanya perlukan duit. Memang perlukan duit. So saya nampak daripada satu sudut ni dia akan lebar kepada sudut lain. Maksudnya apa? Seandainya masing-masing punya kelebihan harta dan wang ringgit, seandainya dapat disebarkan dengan cara yang betul, akhirnya pendidikan terjaga, kesihatan terjamin. Kemudian macam-macam. Bila ada sahabat-sahabat kita yang hilang punca pendapatan, contohnya, seandainya kita yang ada kelebihan ni dapat share, insya-Allah. Contoh, saya suka cerita pasal sekolah tahfiz saya. Sekolah tahfiz saya, pelajar-pelajar cuti. Pelajar-pelajar cuti, PKP 2.0 ni, cuti. Tapi penderma kami tak pernah berhenti untuk memberi bantuan. Penderma kami tak pernah stop. Dia tak tanya, Ustaz, sekolah Ustaz cuti jadi kami stop. Tak. Dia tahu kelebihan-kelebihan tu. Akhirnya bila kita dapat bantuan tu, kita ambil dan kita salurkan kepada orang lain yang lebih memerlukan. So mungkin kita perlukan belanja selama kalau ada
ada pelajar kita perlukan 10-15 ribu untuk bayar duit makan dia, tapi pelajar dah tak ada tapi derma tu masuk dan kita akan salurkan ke tempat lain. Terutama hari itu kita hantar kepada orang yang terkena banjir. Hantar bantuan dan sebagainya. Jadi saya nampak bila ada duit ni, maka dia permudahkan juzuk-juzuk lain. Faham. Juzuk tekanan perasaan. Bila ada duit, lega hati. Dia begitu. So kalau kita kata nak fikir pasal pasal bantuan sudut lain, biasanya manusia akan rosak perasaan dia jadi tekanan dan sebagainya adalah apabila puncanya daripada sana. So dalam ahli keluarga, punca dia di situ. So kita yang ramai ni, jomlah kita sama-sama bagi bantuan lah, sama-sama. Kita tahu hari ni Alhamdulillah pihak kerajaan dah bagi keluarkan KWSP lah, bagi iSinar lah, bagi bantuan sara hidup dan sebagainya. Dan kita boleh mengadu dengan pusat zakat, dengan Baitul Mal dan sebagainya. Tapi kita tak bolehlah tinggalkan semua ni kepada badan-badan ni je. So apa yang kita perlu buat adalah masing-masing main peranan. Contoh, saya ada jiran, saya kena lihat jiran saya. So sekurang-kurangnya mengurangkan bebanan daripada pusat zakat, mengurangkan bebanan daripada pihak kerajaan. Kami suka hantar bantuan ni bila betul-betul bila kita masuk pergi ke bagi bantuan ni, maka kita dapati bahawa kesan dia sangat besar. Benar, Ustaz. Kesan dia sangat besar dan ada di antara mereka bila kita pergi tu sampai macam nak sujud dengan kita. Ketaranya tekanan yang dia hadapi. Tambah-tambah hari ini kita sibuk tentang pendidikan. So, saya sukalah kepada penonton-penonton, siapa yang ada kelebihan dari sudut harta dan wang ringgit, fokus pada pendidikan dan kesihatan. Ya, kita bantu kerajaan dalam menghulurkan bantuan bab kesihatan dan bantu Kementerian Pendidikan dalam memudahkan perjalanan pendidikan, sebab mau tak mau ilmu harus diteruskan. Betul, Ustaz. Kita tak boleh biar rakyat kita dalam keadaan kedangkalan ilmu, dan kita buatlah dalam keadaan semampu mungkinlah. Tapi insya-Allah di Malaysia ada 30 juta orang. Kalau seorang bawa keluar RM1, RM1, itu memang semuanya akan memudahkan urusan, insya-Allah. Benar, Ustaz. Terima kasih untuk pencerahan berkenaan dengan bagaimana kita selain daripada keuangan, ada satu perkara patut kita perhatikan juga di dalam membantu di dalam perkhidmatan, dan juga kata tadi fokus kepada dua benda, pendidikan dan juga kesihatan, itu diutamakan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan, siapa di sana? Siti Rohani Musa daripada Banting. Puan Siti Rohani Musa dari Assalamualaikum Banting. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Ya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Puan? Soalnya begini, kita bersama-sama menghadapi ujian. Ya. Tapi ada ramai lagi lah yang tidak mematuhi SOP. Dia macam ramai remaja-remaja yang tak pakai pelitup muka. Jadi bila saya tegur, dia jawapannya begini, orang muda tak perlu pakai makcik, katanya. Oh. Ini remaja tak perlu pakai sebab orang remaja ni kalau kena pun cepat baik, boleh sembuh, katanya. Dan yang perlu pakai orang tua-tua aja makcik, katanya. Jadi apa yang patut kita buat, yang macam mana kita cara nak tegur dia dan bagaimana caranya nak menasihati dia. Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani dari Banting, Selangor. Oh, dia Ustaz ada bagi satu jawapan yang kali pertama saya dengar. Dia remaja tu kata orang tua je dia kata kena pakai pelitup wajah. Dia kata remaja tak payah. Dia kata oh gitu. Kan? Jadi mungkin Ustaz ada sedikit nasihat kepada saya dan juga mereka yang berada di luar sana, bagaimana kita nak fahamkan supaya sama-sama kita menjaga di antara satu sama lain. Sebenarnya bukan hanya orang muda yang cakap gitu. Kalau kita pergi, kita sekarang ni, katakanlah kerajaan kata, pihak jabatan agama kata di masjid hanya 5 orang aja. Hanya 5 orang aja. Jumaat jangan pergi. Ya, Jumaat tak boleh pergi melainkan hanya 5 orang dan fardu pun 5 orang. Tapi disebab bukan orang muda, orang tua pun bercakap begitu. Alah, apa yang kita takut sangat? Kita hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada Covid. Ini apabila manusia gagal memahami ilmu, maka dia akan gagal segala-galanya.
ketika Nabi SAW nak pergi perang, adakah Nabi tak takut pada Allah? Nabi takut. Tapi kenapa Nabi gali parit buat kubu? Adakah disebabkan buat kubu tu Nabi tak takut pada Allah Ta'ala? Takut. Sebab dia ikut cara tu. Nabi pakai baju besi ketika pergi perang. Kenapa? Sebab dia tak takut pada Allah ke? Takut juga. Kan ya? Maksudnya, apa yang kita nak bagi tahu kepada Puan Rohani adalah teknik pertama dalam hal kita nak berdakwah adalah kita buat dulu. Simple. Belum tentu orang dapat ikut. Yang kita tu pun asyik buka je. Nampak polis baru tutup. Tu kan ya. Betul. So kita buat dulu. Nasihat kena berterusan. Sebab tu bila dah nasihat sampai kita pun jadi tak sihat, akhirnya polis buat denda RM1,000. Lepas tu barulah kita dapat. Maka sebab tu dalam hal mengajar manusia memang terlalu sukar. Kalau kita nak ajar makhluk lain, lembu ke, ayam ke, burung boleh pandai bercakap macam orang. Tapi itulah hakikatnya. So saya pesan kepada Puan Rohani, yang pertama kita buat dulu. Kita buat dulu dan kita pesan apa yang patut kita pesan. Yang lain-lain itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh paksa. Nak benci dia pun tak boleh. So kita kena terus macam contohlah kita berhadapan dengan anak kita. Guru-guru selalu disalah tafsir oleh orang luar. Dia kata, cikgu, kenapa anak saya tak dapat, anak saya degil begini. Kita sekolah tahfiz, gitu juga ada orang komplain mak bapak. Saya kata, mak dengan ayah, ada 3 orang anak dekat rumah pun tak boleh jaga. Tambah kita yang kena jaga 30 orang, lagi tak mampu. Maka sebab tu, usaha tu Allah tengok. Allah nak tengok usaha, penyerahan diri kita kepada Allah, yang lain-lain leave it to Allah, biar Allah yang uruskan. InsyaAllah. Benar, insyaAllah. Dan terus berada dan melakukan, dan jangan tinggal kita untuk berpesan. InsyaAllah lama kelamaan akan nampak kesannya. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan bersama di dalam ujian. Walaupun hari ini kami berada di studio, anda berada di rumah, tapi kita tetap bersama di dalam nak berkongsi ilmu supaya kita semua faham tentang satu benda berkenaan dengan kita tetap kena bersama dalam apa jua keadaan, saling bantu-membantu dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan masa hadapan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Puan, siapa di sana? Ini Supina Yusuf. Ya Puan Supina. Nak juga soalan Ustaz ya? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz Nadaim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, macam mana cara Nabi mengatasi ketika mengajar kita lah supaya mengatasi bila ditimpa musibah, satu. Dan yang kedua Ustaz, semua orang akan diuji kan, sama ada ringan ataupun berat. Jadi selain pada kita merapatkan diri dengan Allah tu Ustaz kan. Jadi apakah zikir-zikir Ustaz yang kita perlu baca, kita amal supaya kita ni ujian tu mendatangkan pahala pada kita Ustaz ya. Okay Ustaz, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Puan Supina atas soalan yang ditanyakan. Dua soalan. Yang pertama berkenaan dengan bagaimana cara junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam mengatasi ujian, ataupun cara Nabi ajar pada kita macam mana untuk mengatasi ujian. Dan yang kedua, ada tak amalan doa ataupun zikir yang boleh diamalkan supaya jangan kita ni sentiasa mengeluh dengan ujian, tetapi mengambil ujian itu sebagai satu benda yang bukan dipandang kesusahan tetapi dipandang keunikan. Silakan Ustaz. Baik, Puan Supinah Yusuf. Supinah Yusuf. Nabi SAW mengajar kita seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang berhadapan dengan musibah, maka dia kata kita datang daripada Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud dia punya sifat pertama kena redha lah.
redha dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah telah mentakdirkan sesuatu, awak suka atau tak suka kena terima. Suka tak suka kena terima. Maka kemudian Nabi mengajar kita supaya berusaha. Jangan tawakal saja. Dia kena pergi, kalau bawa unta, ikat dulu unta. Kan, jangan lepas, oh saya tawakal gitu, tak boleh. Dia kena, pertama dia kena redha dan dia kena usaha. Dan yang lebih tu dia kena minta kepada Allah tanpa henti. Minta kepada Allah sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab tu tugasan Allah Ta'ala, sama ada dia nak bagi atau dia tak bagi, sama ada dia makbul atau tak makbul, itu adalah semuanya kebaikan untuk kita. Jadi kalau nak tanya zikir, maka pada ketika ini zikir yang terbaik adalah kita minta doa. Doa ni keluar dalam TV macam-macam lah. Ya, dan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dalam doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku ingat padamu. Kalau engkau tak bantu, ya Allah, aku sering lupa. Ya Allah, bantu aku dalam aku bersyukur kepadamu. Kalau engkau tak bantu dalam bab syukur, aku akan kufur. Dan ya Allah, bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Kalau tak bantu, kita dalam PKP pun kita lupa. Oh, gaji tak potong. Orang lain kena potong. Oh, duit ada. Niaga yang tak ni, kita semua cukup. Akhirnya kita lalai. Inilah yang menakutkan kita. So, minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cara mengatasi yang baik diajarkan oleh Nabi SAW, dan juga perlu kita ikuti dengan zikir, doa dan sentiasa bermuhasabah diri supaya dapat memperbaiki kehidupan hari demi hari. Baik, sudah penonton Keluarga Besar Tanya Ustaz dan juga Ustaz, panel yang kita bawakan khas kepada anda. Baik, mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar tentang satu hadis riwayat Abdullah bin Salam berkenaan dengan pesan Nabi SAW kepada masyarakat di Madinah, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wa nasun niyam tadkhulu jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berilah orang makan, sambung silaturahim dan solat malam tatkala orang lain sedang tidur, maka masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Baik, ada 4 perkara yang Nabi sebutkan kepada kita. Kita nak bertanya kepada Al-Fadil Ustaz, bagaimana 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini dapat dikaitkan dengan proses ataupun cara kita saling bantu-membantu di dalam tempoh wabak COVID-19, Ustaz. Silakan. Baik, tajuk kita bersama dalam ujian. Bersamalah, bersama. So dalam hadis tu sebut 4. Bagi salam. Ini bersama. Bagi sesama manusia. Yang kedua, beri makan. Ini juga bersama. Ambil berat. Dan yang ketiga, silaturahim. Ini juga bersama. So hubungan dengan Allah cuma disebut satu saja, solat malam. Ya, ketika orang lain tidur, siang kita dah jaga apa semua, malam kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perasan tak, di hujung tu sebut solat malam. Sebab tu ulama mengaitkan bahawa orang yang menjaga, nak mampu menjaga silaturahim, mampu memberi salam, mampu beri makan, puncanya adalah bila dia tu dekat dengan Allah Taala. Bila dia dekat dengan Allah, maka dia bila jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia berdoa baik untuk sesama Islam sama dia. Bila dia solat malam, dia dekat dengan Allah, maka dia tidak pernah takut miskin ketika dia nak bagi makan kepada orang lain. Dia tak pernah takut. Dan ketika dia dekat dengan Allah, maka silaturahim, rasa cinta, rasa simpati, rasa kasih terhadap sesama Islam atau sesama manusia hatta ni, maka lahir puncanya daripada solat malam. Maksudnya, puncanya apabila dia dekat dengan Allah, maka dengan manusia urusannya elok. So sebab tu saya selalu kata bahawa awal jaga hubungan kita dengan Allah, Allah pimpin kita untuk jaga hubungan sesama
manusia. Wallahu alam. Bila mana kita jaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan jaga hubungan kita, pimpin kita untuk kita memelihara hubungan dengan manusia. Berilah salam kebersamaan, memberi makan bersama-sama, kongsi rezeki, dan yang ketiga sambung silaturahim, mengeratkan hubungan, saling bertanya kabar dan juga saling bertanya cukup ataupun tidak, okey ataupun tidak, dan solat malam itu yang diletakkan di hujung kerana bersama sesama manusia menjaga hubungan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita, Puan Ruby Abu Bakar. Baik, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada nasihat ataupun doa bagi pelajar-pelajar sekolah yang ketika ini yang mana belajar secara atas talian supaya mereka tidak down agar dapat bersama-sama menghadapi ujian ini agar tetap kuat? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Puan Ruby atas soalan yang ditanyakan, minta doa dan juga mungkin ada amalan yang boleh diberikan ataupun dikongsikan kepada adik-adik yang sedang belajar secara di atas talian, dan juga Ustaz boleh sebut juga nasihat ataupun kata semangat kepada adik-adik kita yang bakal menduduki SPM. Tak lama lagi Ustaz, saya tak silap 22 Februari Ustaz bakal menduduki SPM. Sedikit Ustaz untuk mereka. Saya selalu katakan kalau nak ikut daripada kajian kita lah, daripada penglihatan kita, budak-budak dah seronok tak pergi sekolah. Dia dah seronok. Benda luar biasa, tapi bila dah jadi Allah bisa tegal biasa, duduk kat rumah, bangun lambat aja, akhirnya dia terbiasa. Maka asas saya melihat siapa-siapa sajalah, sama ada dia belajar depan atau dia belajar PDPR, belajar daripada rumah, maka untuk adik-adik maupun kita ayah dan ibu nak anak jadi elok, maka perbanyakkan istighfar. Kita boleh rujuk di dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kata-kata Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum. Ya, mintalah ampun wahai kaumku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu akan dapati Allah Maha Pengampun. Maka Allah turunkan hujan rahmat. Allah bagikan kekayaan, Allah bagi anak, Allah bagi semua akan jadi elok dengan harta benda kita. Maka kejayaan anak-anak yang paling besar sekali adalah kita perbanyakkan istighfar. Bila mana kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ni akan dalam jagaan Allah. Dapat pengampunan, semua akan dimakbulkan. Kemudian boleh juga kita amalkan bacaan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ya, sebab man qara'a suratul kahfi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur bainal jum'atin, dapat cahaya daripada Jumaat ni sampai Jumaat yang satu lagi. So banyak amal, tapi ialah kita orang tua pun nak amal yang panjang-panjang tak larat, tambah-tambah dengan anak-anak. Maka saya suka katakan anak-anak, tolong mak bapak ajar pada mereka banyakkan istighfar, dan contohi mereka dengan duduk dalam solat jamaah di rumah sekarang ni. Jangan abaikan. Ini silap kita. Oh, sibuk, masjid tak buka. Tapi ruang kita membangunkan jemaah dalam rumah kita tak buat. Ini masalah. Maka saya suka. Anak saya sendiri komplain. Kenapa solat subuh, Papa, kenapa panjang sangat solat subuh, kenapa panjang sangat? So bila didik, sekarang tak komplain dah. Daripada 18 hari bulan 3 hari tu, sekarang tak komplain dah. Kan zikirnya panjang, bacanya panjang sikit. Kan ya, solat subuh dengan maghrib. Maka insya-Allah jadikan dia satu tabiat dalam kehidupan. Puncanya adalah kita mak bapak ambil ruang dan peluang. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan amalan ataupun doa zikir yang boleh diamalkan oleh anak-anak kita yang mana mungkin sedang belajar di atas talian, duduk di rumah lesu dan tak bermaya, masih lagi belum membangun mindanya, membangkitkan mindanya daripada lena supaya mereka dapat belajar dengan fokus dan juga dengan sebenar-benar belajar. Baik, sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita nak dengarkan dari Ustaz kesimpulan dan juga pelan tindakan boleh kita ambil dan kita buat supaya kita dapat jadi generasi dan juga masyarakat pada masa kini yang ada semangat bersama di dalam ujian. Silakan Ustaz. Saya suka tutup kesimpulan kita ni dengan surah An-Nahli ayat 112. Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nafsim ma 'amilat qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ila al-akhiril ayah.
Allah menyebut bahawa berhubung dengan orang-orang yang kufur ingkar, Allah memberi satu contoh sebuah negeri yang aminatan, aman, damai, tenteram, yang didatangi rezeki mewah daripada setiap tempat. Kemudian penduduknya dikatakan makanin fakafarat bi'an'imullah. Maka mereka itu kufur dengan nikmat Allah. Lalu Allah merasakan bagi mereka kelaparan. Allah merasakan bagi mereka ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah lakukan. So muhasabah kita pada hari ini, kita pandang COVID, pandang PKP, maksudnya pandang dengan ada perasaan. Itu satu. Yang kedua, tolong pandang ada kemungkinan datangnya ujian ini kerana tangan-tangan kita sendiri yang lupakan Allah, cabar Allah Ta'ala, buat benda yang Allah tak suka, dan tujuan Allah Ta'ala hantar COVID dan PKP ini untuk apa? Untuk menyatukan kita kembali dalam tauhid yang jelas dan membawa kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan sedikit doa penutup, Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, dosa seluruh penduduk negeri kami ya Allah. Amin. Maupun dalam dunia-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, beri kami keamanan, beri kami kesihatan, kurniakan kami ketenangan dalam berhadapan dengan ujian-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, kurniakan kami kesabaran dalam kami berhadapan dengan ujian-Mu ya Allah. Amin. Kurniakan kami kemenangan dunia dan keberuntungan di akhirat-Mu ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang penonton, di dalam ujian sentiasa bersama, saling membantu, jangan lupa, dan Alfa teruskan ingat sidang penonton semua, hidup ini bukan aku tetapi kita. Baik, teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Jangan lupa esok bersama dengan Da'i Nizal sebagai moderator, ahli panel Ustaz Muhammad Abdullah dengan topik bepanan emosi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.